Hari ni kameraman kita dia tahulah sebab dia yang uruskan benda-benda macam ni. Kalau dia tengok, kalaulah dia baca kan komen-komen orang terhadap ceramah-ceramah ustaz dengan ulama ni. Hari ni netizen dia komen ceramah ustaz-ustaz ni macam dia tu ketua mufti. Tu kan. Sedangkan dia SRP pun tak lulus. Baca Quran pun nun mati, kita tanya nun mati, dia tu nak mati jawab. Tu pun dia komen orang ni siang malam. Kami kadang-kadang bila baca tu kan, kalau rasa kita nak baca dengan komen dia tu berhenti dakwah kita. Tapi sebab kita ni buat bukan kerana manusia, kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang kata tu tak bagi kesan kepada kita. Kesan apa yang kita dapat? Kesan pahala kita dapat. Udah selesai. Hari ni bahaya. So, terutama orang muda-muda. Hari ni tukang komen paling cepat adalah orang muda. Asal nampak je, semua ini adalah ahli neraka. Macam dia seorang ahli syurga. Kalaupun awak benci kepada seseorang, awak tak suka dengan dia, jangan cakap macam dia tu sampai tak ada tempat dalam syurga. Jangan cakap macam dia tu macam ahli neraka, awak seorang je ahli syurga. Bahaya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Sebelum kita mula, kalau saya jemput tuan-tuan lebih dekat sikit dengan saya boleh? Kita gerak ke depan sikit, kita bersatu kat depan sini. Cuma jangan ganggu kamera aja. Itu insya-Allah. Kita duduk rapat-rapat insya-Allah. Sebenarnya keteguhan dan kekuatan Islam adalah kesatuan bila duduk dalam masjid. Kalau dalam masjid pun kita tak boleh duduk dekat-dekat, maka dekat luar kita mudah berpecah, sehinggalah apa yang terjadi di Palestin pun begitulah. Biarlah ramai mati pun ada orang Islam langsung tak ambil peduli. Tak ada jiwa langsung. Kenapa? Sebab tidak dipupuk dalam masjid. Ketika salat, biar bersentuh lengan antara lengan. Ketika duduk dalam taman syurga macam ni, majlis ilmu, antara sahabat dengan sahabat, rapat mereka itu sampai bertemu lutut antara lutut. Itu sunnah yang diajar oleh Nabi SAW. Dan saya jemput kenapa tuan-tuan? Sebab esok belum tentu lagi kita sempat duduk dalam taman syurga. Takut-takut kita jadi macam kawan kita yang baru kita solat hajat tadi tu, ditidurkan. Nah, kita buatlah yang terbaiklah untuk diri kita. Sebab Abu Dzar kata dalam kalimah dia yang cukup sempurna. Abu Dzar kata apa? Nyawa kita cuma ada 3 saat. 1 saat telah kita guna sebentar tadi, tak mungkin dapat kembali lagi. 1 saat bakal tiba nanti, belum tentu kita sampai ke sana lagi. Tapi 1 saat yang benar-benar kita miliki hanya pada waktu ini. Kalau ini lalai, kalau ini menangguh, maka ada kemungkinan saat yang seterusnya kita tak jumpa. Jutaan terima kasih kepada pihak masjid atas kesudian menjemput. Minta maaf, suara makin serak, non-stop, terus-menerus bercakap dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, Allah bagi kita kalut sikit, sibuk sikit, tapi sibuk buat baik. Jadi syukurlah.
Orang lelaki sibuk pergi kerja siang malam pagi petang. Untuk siapa? Cari rezeki halal bagi keluarganya. Besar pahalanya. Orang perempuan sibuk masak, mengemas, menggosok. Untuk siapa? Untuk ahli keluarganya. Pahala besar baginya. Begitulah keadaan manusia. Apabila dia disibukkan oleh Allah, maka beruntunglah dia. Yang paling kita risau, banyak betul masa kosong kita. Pagi-pagi minum kopi satu cawan, dam haji 3 kali pusing. Nyembang 2-3 jam. Itu bahaya. Kan, boleh sempat berjalan pergi mall ni, kemudian tukar shopping mall ni, kemudian tukar shopping mall ni, dan tak ada urusan. Biasa. Itu bahaya. Ya, tapi bila kita kalut, bila kita sibuk buat baik, maka percayalah, itu adalah ibadah yang Allah bagi kepada kita. Baik. Pada malam ini saya tidak diberi tajuk khusus. Tapi saya melihat di dalam hadis Al-Muwatta', ya, dalam kitab Al-Muwatta', juga ada juga di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, hadis yang cerita tentang syurga Allah Subhanahu wa taala itu ada 8 pintu. Kalau kita start begini tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rujuk di dalam Al-Quran, surah Ali Imran, surah yang ketiga pada ayat 133. Ada 2 tugasan utama seorang hamba yang beriman kepada Allah Ta'ala. Ali Imran, surah yang ketiga pada ayat 133. Allah kata apa? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, wasari'u, bersegeralah kamu, jangan kamu tangguh-tangguh. Untuk apa? Apa yang perlu disegerakan? Ila maghfiratin mir rabbikum, kepada keampunan yang tengah disediakan oleh Allah Ta'ala atas kamu. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard, bikin amal, buat amal yang beroleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Uiddat lil muttaqin, ini hadiah kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Asas dalam perjuangan manusia itu ada beberapa kalimah dalam ayat tu. Pertama, jangan tangguh. Belum pencen, sabarlah dulu. Kan? Belum itu, belum ini, belum itu, belum ini. Kita suka nangguh. Tak apa, esok kan ada lagi. Iya, kata Jin Samsudin, esok masih ada. Tapi ada juga Jin Samsudin buat filem, tiada esok bagimu. Ada lepas tu filem esok untuk siapa? Ada juga filem selepas tu menanti hari esok, tak datang-datang. Maka jangan tunggu hari esok, kerana hari ini mungkin inilah hak kita pada waktu ini. Maka jangan tangguh. Satu, jangan tangguh buat apa? Pertama paling besar, cari keampunan daripada Allah. Kerana manusia ini dosanya terlalu besar. Banyak dosanya. Sama ada dia dosa dengan Allah, bila Allah kata wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembah Allah jangan syirik. Dia sembah Allah tapi dia syirik. Dosa besar. Dosa paling besar dalam hidup. Dosa dengan Nabi. Nabi kata kembali kepada sunnahku. Ikut sunnah, tapi manusia tak buat sunnah, dia suka buat bid'ah. Bahaya juga. Salah dengan mak bapak. Kita buat salah dengan mak bapak umur 21 sampai umur 40 contohnya. Sampai sekarang umur 60 tak sempat minta ampun, mak dan bapak meninggal dulu. Macam mana gaya tu kan? Salah dengan pasangan hidup. Kita tidak memperkenalkan mereka kepada Allah, Rasul dan juga hukum-hukum agama. Salah kepada teman sepejabat, salah kepada jiran kanan dan kiri. Banyak sangat salah kita. Sebab itu tugasan pertama seorang hamba yang sedar dirinya, minta ampun, minta ampun, minta ampun. Itu tugasan pertama. Dan tugasan kedua adalah wa jannatin arduhas samawati wal ard,
Apa dia? Buat sesuatu amal yang mana bila mana buat amal itu Allah janji syurga bagimu. Allah janji. Bukan manusia janji. Ustaz, adakah tidak ikhlas apabila kita beramal bukan ikhlas? Ada orang kata gitu, tidak ikhlas kerana nakkan syurga Allah. Itu satu tafsiran yang sangat salah. Kerana syurga adalah milik Allah. Jadi kalau Allah offer, maka kita itu ikhlas. Yang jadi tak ikhlas tu bila? Bila beramal kerana pujian manusia, yang tu tak ikhlas. Habis. Itu aja. Maka dua benda, minta ampun jangan pernah berhenti minta ampun sampailah saat kita mati. Setiap kali minta doa, Allahumma ghafirli dhunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampuni dosaku, dosa ayah dan ibuku. Kalau imam, dia akan baca Allahumma ghafir lana dhunubana waliwalidina warhamhum kama rabbayana saghira. Dia jangan baca warhamhuma. Kalau dia baca warhamhuma, dia dapat, mak bapak dia dapat. Kita makmum dapat, mak bapak makmum tak dapat. Tu kan. Imam cerdik pula, ambil ke dia je semua. Tu kan ya. Jadi imam dia kena baca Allahumma ghafir lana waliwalidina warhamhum. Kalau jadi tu imam, sebab ramai. Warhamhum kama rabbayana saghira. Semua orang dapat. Contohlah, tapi doa yang paling makbul adalah doa sendiri-sendiri. Hanya kita yang mengenali diri kita, hanya Allah yang mengetahui hajat dalam jiwa kita itu. Baik. Jadi, hadis pada malam ini nak cerita tentang itu, nak cerita tentang syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ada dalam Muwatta' Imam Malik. Imam Malik ni siapa? Imam Malik ni tok guru Imam Asy-Syafi'i. Mazhab kedua selepas Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i wa Hanbali. Jadi Imam Maliki tok guru kepada Imam Asy-Syafi'i. Dalam kitab Al-Muwatta' menyebut hadis ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ataupun kita sebut muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Maka itu juga ada hadis ini. Dan hadis ini sangat sahih. Bukan hadis maudhu', bukan palsu. Bukan hadis lemah, bukan dhaif. Bukan hasan, bukan sekadar baik. Tapi ianya sahih. Hadis ini dibawa daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah sebelum Islam namanya Abdus Syam, hamba kepada matahari. Bila dia peluk Islam, Nabi bagi padanya nama Abdul Rahman. Sahabat-sahabat ni semua tengok banyak betul Abdul Rahman, Abdullah, Abdul Rahman, Abdullah. Kata Nabi SAW, dua nama ahabba ilallahi azza wa jalla, paling Allah sayang, paling Allah suka, dua nama, Abdullah dan Abdul Rahman. Jadi kita ni, termasuklah saya, belum ada lagi katanya, belum ada nama Abdullah dan Abdul Rahman dalam keluarga. Kalau nampak gaya nak dapat anak ke, nak dapat cucu ke, maka beranganlah paling tidak letak. Kerana itu hadis yang Nabi sebut dalam hadis yang sahih. Cuma Abu Hurairah tu digelar sebagai Aba Hurairah atau Abi Hurairah, bapa kepada anak kucing, sebab dia suka gembala kambing bawa anak kucing, bubuh dalam lengan jubah dia begitu. Akhirnya Nabi gelar dia gelaran tu dia suka. Gelaran tu dia suka. Abu Hurairah buta huruf daripada hidup sampai mati, hafal 30 juzuk Quran. Abu Hurairah buta huruf, tak pandai menulis, membaca dan mengira, meriwayatkan 5374 hadis Nabi SAW. Sebab tu bila kita baca hadis, jarang dengar an Umar radhiyallahu anhu
an Abu Bakrin, an Ali, kan an Uthman, tu jarang. Kenapa? Sebab mereka adalah menteri. Dia ketua menteri, jaga sebuah negara. Jadi tak sempat nak pergi masjid ngajar ilmu, tak sempat. Kenapa pula Abu Hurairah nama je banyak, sikit-sikit Abu Hurairah? Sebab dia tok guru. Memang hadis tu datang daripada dia lah. Itu kalau kita melihat 5374 hadis Nabi SAW, dan Abu Hurairah meninggal di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab pada ketika umurnya 78 tahun. Sikit-sikit kita ambil ilmu mengenali sahabat-sahabat Nabi SAW. Ada kitab-kitab yang ditulis Ashabur Rasul, contohnya sahabat-sahabat Nabi. Baik, dalam hadis ini tuan-tuan cerita tentang 8 pintu syurga. Hadis paling simple tentang 8 pintu syurga tu apa? Pertama, hadis perempuan. Mana-mana wanita yang menjaga salat fardunya, yang menjaga puasa Ramadannya, yang menjaga maruah dan aurat dirinya, dan yang mentaati suaminya, maka Allah buka 8 pintu syurga kepada para wanita tersebut. Masuklah kalian wahai wanita melalui mana-mana pintu yang ada 8 tu, ikut suka hatilah. Tu ada hadis. Ada hadis yang sahih juga riwayat Imam Muslim. Kita berwuduk contohnya, sini ke sana ke, lepas ambil wuduk, doa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kata Nabi? Allah buka 8 pintu syurga. Masuklah kalian ke dalam mana-mana pintu yang kalian suka. Berapa ramai manusia yang meninggalkan doa selepas wuduk. Bahaya tuan-tuan. Musim saya duduk ceramah tak pernah berhenti ni, 3 bulan straight ni tak ada cuti. Tak ada cuti langsung. Pergi merata-rata ke Kelantan ke Pahang ke Perak ke mana-mana lah pergi pusing-pusing. Esok saya akan pergi Penang. Penang dengan Kedah 5 hari. Kan ya? Kadang-kadang saya sebut untuk kita umur macam kita ni. Katalah umur kita 80 tahun. Tidur 80 tahun dah. Doa tidur tak hafal-hafal. Entah apa jadi dengan kita tak. Bangun tidur 68 tahun dah. Doa bangun tidur tak hafal-hafal. Jadi kita tidur tu macam mana rasanya? Contohlah, ambil wuduk pun dah lama dah. Doa lepas wuduk yang pendek riwayat Imam Tirmizi, hak tu pun tak lekat. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tu sahih. Wa ja'alni min ibadika salihin, tu tak ada dalam hadis sahih. Dia 2 je. Yang tu. Jadi sekadar beri peringatan kepada diri kita. Bila kita ngaji, jangan ambil hukum tembok atas kepala orang. Tak guna. Kita ngaji letak kat kita sendiri. Jom buat peringatan untuk kita. Sungguh tuan-tuan, ini nilaian. Saya hari tu ni baru mukadimah ni, tak start lagi. Nak bagi faham dulu mukadimah ni. Ya, Maulid, contohnya kita sambut Maulid kan. Maulid kita sambut bulan apa? Rabiul Awal. Bulan pertama dalam tahun Islam, bulan apa? Muharram. Bulan Muharram. Datang masjid, kita ada upacara. Tradisi kita baca doa akhir tahun dan baca doa awal tahun. Punya ramai datang masjid. Baca doa akhir tahun dan awal tahun. Selepas baca, setahun tak datang masjid. Ada tak perangai gitu? Suka datang waktu majlis. Kan? Tu. Kita jadi orang Islam ni selalu oh ni bulan ni sambut ini, bulan ni sambut ini, bulan Rabiul Awal sambut Maulidur Rasul contohnya kan. Bulan Islam sampai ketua tak hafal-hafal. Dia hafal bulan orang putih aja. Dia hafal Januari, Februari, March, April, May, June, July, August, September, Oktober, November, December. Hafal. Bulan Islam umur 80, cucu tanya,
Atau bulan Islam kan mula dengan Muharram. Lepas Muharram atau lepas Muharram Muhalal. Atuk tak apa hafal sampai ketua. Kadang-kadang itu aja. Maka jom, hanya orang yang berfikir dan berusaha memperbaiki diri saja yang boleh buat. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Quran, Allah akan tanya, afala taqilun. Kenapa tak nak fikir? Afala tatadabbarun. Kenapa tak ambil pengajaran? Afala tasma'un. Kenapa tak nak dengar? Afala yubsirun. Kenapa tak nak tengok? Tengok dengan apa? Tengok dengan mata hati, dengar dengan telinga hati. Jangan biarkan mata zahirnya terang tapi mata hatinya udah lama buta. Jangan biarkan telinga hatinya itu terang tapi telinga zahirnya terang tapi telinga hatinya udah lama pekak lagi tuli. Iya, sungguh. Jadi jom kita ambil pengajaran. Hadis ini kata Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya abdillah hadza khair." Kat situ dulu. Siapa-siapa yang menginfakkan sepasang daripada hartanya. Maksud sepasang ni banyak maksud lah. Kalau sepasang mesti ada yang jantan dan betina contohnya. Ada kata sepasang itu dia bagi dan kemudian dia tak berhenti dan dia terus bagi lagi. Itu. Siapa yang infak ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, jalannya disebut sebagai nudiya min abwabil jannah, maka dia diseru daripada pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat je baik. Dia sedekah sahaja. Dia infak saja. Dia bagi sumbangan, dia bagi derma, maka ada suara daripada para malaikat menyebut, suara tu datang, nudiya min abwabil jannah. Daripada pintu-pintu syurga Allah Ta'ala. Apa suara tu kata? Ya abdallah, hadza khair. Wahai hamba Allah, inilah kebaikan untuk kamu. Inilah kebaikan. Mula-mula Nabi nak bagi tahu pada kita pintu kebaikan sangat banyak. Tetapi ada pintu-pintu syurga yang khusus. Asalnya hadza, ini semua baik. Khair, ini adalah penuh dengan kebaikan. Maksudnya jalan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, faman kana min ahli salati du'iya min babis salah. Yakni sesiapa yang terdiri daripada kalangan orang yang jaga ibadah solat, maka dia akan diseru dengan namanya daripada pintu syurga, yakni pintunya mana? Pintu as-salah. Ketika hidup kita jaga. Yang pertama sekali jaga solat 5 waktu. Tuan-tuan, puan-puan, jom kita fikir sekejap. Dosa besar, salah satunya kalau tuan-tuan belajar dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, tulisan Imam Az-Zahabi, salah satunya adalah meninggalkan solat fardu. Dan yang lebih utama yang supaya kita ni fikir sekejap, dosa minum arak Nabi tak kaitkan dengan kafir. Dosa berzina Nabi tak kaitkan dengan kafir. Dosa main judi Nabi tak kaitkan dengan kafir. Tapi dalam hadis berhubung dengan solat, Nabi kata antara kami dengan orang-orang kafir, perbezaan kami dengan orang-orang kafir adalah tarkas salah, meninggalkan salat. Kalau mengikut kalimah hadis tu, saat dia meninggalkan salat sehingga selesai waktunya, kafir dia walaupun 1 waktu. Kalau ikut clear daripada hadis tu. Cuma hadis itu diperbincangkan lebih luas. Adakah dia meninggalkan itu kerana dia menafikan kewajiban solat, atau dia masih menganggap itu solat tapi dia tidak mengerjakan. Tapi itulah nak bagi tahu bahawa beratnya bagi orang yang tak jaga ibadah solat, sebab meninggalkan solat itu dibandingkan dengan orang kafir. Oh, itu besar. Maka ambil peduli sikit. Dalam hal ini
Kita takut tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kalau kita tak jaga solat, maka tak ada pintu syurga daripada pintu solat. So ulama nafsir, ulama syarah hadis ni dia kata solat ini, solat yang macam mana yang boleh dapat pintu ni? Pintu solat di syurga dapat macam mana? Mesti ada dua kategori. Yang pertama, seharusnya dia solat dalam keadaan dia mengikhlaskan amalan lillahi ta'ala. Dan kedua, seharusnya solat itu menepati sunnahnya Nabi SAW. Seandainya dia ikhlas, tapi solatnya itu dia cipta sendiri, dia tak nak ikut sunnah, maka solatnya tak diterima. Ataupun seandainya dia ikut sunnah Nabi daripada takbir sampai bagi salam, tapi dia tak ikhlas, maka sia-sialah amalannya. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Tafsir Ibnu Kathir Al-Azim, Ibnu Kathir. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Riyadhus Salihin. Siapa? Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Saraf bin Muri bin Hasan bin Husain An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu. Tuan-tuan boleh rujuk di dalam kitab As-Sunnah wal Bid'ah Dr. Yusuf Al-Qardawi. Ketiga-tiga ulama berdasarkan kepada perbezaan ini, mereka menyatakan mesti ada seiring dan sejalan ikhlas dan benar mengikut sunnah Nabi, barulah terbuka pintu syurga Allah melalui pintu salat. Baik, kita berhenti sekejap azan. Saya dengan 40 dia lepas dengan 40 dia. لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة وبعث المقام المحمود الذي وعدته. Baik, kita balik kepada
pintu syurga yang pertama tadi, iaitu salat. Kaedah yang disebut oleh para ulama berpandukan kepada hadis yang sahih adalah salat mesti pertama dimulakan dengan penuh keikhlasan sehingga tamat persembahan kita itu kepada Allah. Dia tak boleh cari pujian daripada manusia. Dan salat itu seharusnya berpandukan kepada sunnah. Bermula daripada takbiratul ihram, bagaimana Nabi salat, begitulah kita salat. Seperti mana Nabi pesan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Kalau Nabi tahiyat begitu, kita tahiyat begitulah. Kalau Nabi selawat begitu, kita selawat begitulah. Jangan pandai tambah-tambah dalam hukum. Ya, jadi betulkan serba sikit. Tambah-tambah kita yang dah berumur ni tuan-tuan, umur saya dah 53 tahun dah. Rasa tua benar dah. Ya, ketika kita bertambah umur ni, ada tak pertambahan amal dan ilmu kita? Contoh, ketika saya buat program, saya selalu buat program kursus solat, seiring dengan sunnah Nabi. Kepada jabatan lah, kepada masjid, daripada pagi sampai pukul 3-4 petang macam tu. Satu hari full. Selalu saya ingatkan, kita yang solat kadang-kadang bukan benda lain. Ketika i'tidal pun bacaan kita tak berhati. Ramai di i'tidal, ramai baca Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah. Dia menggunakan huruf alif dalam kalimah Allah. Patutnya dia guna huruf ain, sin, mim, ain. Sami'a. Allah mendengar kalimah ketika hamba memujinya. Sami Allahu liman hamidah. Bila kita cek balik, rupanya orang yang berumur macam kita pun, dia hentam elok je. Sami Allah. Dia baca sin dengan mim, dia buang huruf ain. Ya, dia buang huruf ain. Dia tak ikut apa yang Nabi ajar pada dia. Banyak benda-benda yang sepatutnya lah. Tapi malam ni bukan kita nak fokus tentang itu, tapi nak bagi tahu tentang 8 pintu syurga. So, kalaulah nak pintu syurga daripada salat, maka harusnya ikhlas, satu, harusnya seiring dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam lagi senang. Nabi pesan, wahai imam, ringkas dan mudahkan bacaanmu ketika kamu menjadi imam kepada manusia. Tak perlu panjang-panjang, lagi mudah. Bahaya juga. Bila imam ni dia baca panjang, takut dia syok sendiri. Takutlah, takut gitu. Dan bila kita syok sendiri ni, dia buka ruang setan masuk. Akhirnya riak kita nak nunjuk dekat jemaah yang kita tu ngapal 30 juzuk Quran. Tu berbahaya ke? Maka jangan bagi ruang kepada setan. Ikut je sunnah Nabi. Nabi pesan, wahai imam, pandang jamaahmu terlebih dahulu. Ada jamaahmu itu as-saghir, budak kecil. Budak kecil dia tak boleh solat lama. Sambil solat pun nyembang. Itu dia tak solat lama. Ada jamaahmu itu al-kabir, orang yang dah terlalu tua. Datang tadi makan ubat kencing manis, menguap 16 kali. Contoh, iya sungguh. Ada jamaah kamu itu ad-da'ifun, orang yang lemah. Siapa yang lemah? Kita semua lemah. Pasar malam 20 lorong, begini kuat. Tiba-tiba angkat takbir, Allah, menguap. Gitu. Ada jamaah kamu al-maridun, orang yang sakit. Ada jemaah kamu, ada orang yang ada urusan selepas solat, dia nak pergi ambil anak dia di asrama, nak hantar anak dia begitu begini. Maka sebab tu Nabi kata, ringkas dan mudahkan bacaanmu wahai imam. Ketika kamu solat sendirian, maka bacalah panjang mana yang kamu suka. Itu Nabi pesan. Imam kita pula pelik, tapi bukan yang ni. Imam kita pula pelik. Masa nu bulan Ramadan tu, malam pertama, takbir je takut kita. Allah. Imam ni takbir ke azan? Takbir je panjang. Nah, malam pertama dia hentamnya 1 juzuk, bergegar kepala lutut makmum. Kan? Itu Nabi tak suruh gitu. Boy, waktu ramai-ramai ni Allahu Akbar, imam. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kita kat belakang kata, habis. Habis. Tu. Time dia solat sendiri,
Inna a'tainakal kautsar. Tu. Ini ada dibicarakan dalam kitab, dalam hal ini. So, sebab tu pentingnya kita ikhlas lillahi ta'ala dan ikut sunnahnya Nabi SAW. Ketika bagi salam, tak payah tambah apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak payah tambah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak payah tambah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tak ada siapa ajar kita begitu. Mazhab Imam Syafi'i pun tak nyuruh gitu. Jadi masa buat tu kena cek, betul ke tidak ikut sunnah Nabi, atau di mana kita mengaji sebenarnya. Kitab kita orang Melayu di Malaysia ni kan kitab paling mudah. Fiqh Manhaji ala Madhab Imam Syafi'i. Fiqh Manhaji. Itu pengajian paling asas. Kalau pengajian agama kita anggap tadika lah yang tu. Fiqh Manhaji yang kita duk ngaji tu. Dalam tu dia ada bagi tahu tak masa bagi salam kena doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Tak ada. Entah mana kita dapat tak. Itu kan. Jadi buat sesuai dengan sunnah Nabi. Kalau lepas solat Nabi subhanallah 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 33 kali. Awak buat 33 sudahlah. Sebab Nabi ajar gitu. Kita seronok bila dapat ikut Nabi. Saya jumpa. Dia kata, Ustaz saya tak buat 33. Saya buat 313. Kenapa? Menyamai jumlah tentera Badar. Ini kan gila namanya manusia. Okay? Jadi kena faham yang tu. Baik, kita pergi yang kedua. Selepas kita menang dalam pintu solat, faman kana min ahlil jihad. Yang kedua, siapa-siapa yang daripada kalangan orang-orang yang di atas dunia ni dia berjihad, du'iya min babil jihad. Dan dia nanti akan dipanggil di syurga dengan pintu daripada pintu jihad. Jihad apa ni? Apa saja jihad. Paling besar, dah tentu berperang dengan tentera kufar. Itu dah tentu. Ada orang tak sempat pergi perang. Dia jihad dengan menyampaikan ilmu, tak pernah berkira dalam hidup dia. Ada orang dia berjihad dengan bagi harta dia ni untuk segala macam. Ada macam-macam keadaan dia berjihad. Cuma jihad yang paling tinggi, yang mati dia itu tak perlu diuruskan seperti biasa, tu jihad perang lah. Jihad perang. Tapi ada tak jihad lain? Ada. Memang ada. Macam-macam. Ada di antara sahabat kita, tak nampak dia macam orang alim pun. Mana ada pakai jubah, serban pun tak ada. Tapi dia sedekah, berjihad, bagi bantu orang ni, udah 18 tahun rupanya. Di sana hantar 18,000, di sana hantar 180,000 dan segala macam. Kita yang pakai serban dengan jubah ni, tak start bagi. Al-bakhilun wal kedukutun. Ya, kadang gitu. Kan ya? Maka tu, jadi kita ni ada tak pintu? Pintu kedua adalah pintu jihad. Maka kita jihad lah. Hari ni tuan-tuan, start daripada 7 Oktober. Start daripada 7 Oktober berlakunya serangan besar-besaran terhadap orang Palestin. Sampailah hari ini 25 ke 26. 26 Oktober. Agak-agak berapa banyak doa dah yang kita baca bagi pihak mereka, dan agak-agak berapa ringgit dah duit yang kita serah kepada jalan bagi membantu teman-teman Islam kita di sana. Ataupun kita tak rasa apa-apa sebab benda tu tak jadi lagi dengan kita. Begitu. Orang barat dia seronok gitu aja. Tak apa. Kita tak ada benda, dia orang aja. Tak apa. Itu. Sebab tu kalau kita mengaji bab penjagaan negara-negara Islam ni kan, salah satu daripada benda yang paling besar dilakukan oleh orang barat adalah mengasing-asingkan negeri dan negara, sehingga orang Islam dia jaga tempat dia sendiri. Bila negara sebelah kena serang, dia buat tak peduli. US masuk nak ambil Iraq, tak ada siapa kacau, ambil je lah. Nak serang Iran, nak serang Yaman, nak serang je lah. Sebab itu bukan kita punya. Dan kita doa pun tidak kadang-kadang. Doa tu tak hafal pun tidak, usaha nak belajar pun tidak, dan dia buat tak peduli je. Paling takut. Jom kita rebut peluang ya untuk cari ruang apa? Ada pintu kedua, iaitu pintu jihad di jalan Allah. Yang ketiga, wa man kana min ahli siyam
Kalaulah dia di dunia ni sangat menjaga dalam puasa Ramadannya, ditambah dengan puasa sunatnya, dan du'iya min babir rayyan, dia akan dipanggil berpandukan daripada pintu yang namanya Ar-Rayyan. Itu pintu bagi orang yang banyak berpuasa. Kalau solat tadi 5 waktu, jaga solat di awal waktu, ikhlas ikut Nabi. Solat paling baik bagi kita orang lelaki, mau tak mau solat jemaah. Mau tak maulah solat jemaah. Dan solat jemaah yang paling baik sekali, mau tak mau saf paling depan. Ini kita sampai ketua bangka ni relax, duduk saf belakang, tak rasa apa-apa. Tak rasa, tak berebut pun. Tak berebut pun. Bahayanya tuan-tuan. Kenapa? Sebab kita tak nak, kita tak excited dengan tawaran daripada Allah Ta'ala. Sungguh bahaya sangat-sangat. Tunggu besok. Esok kan hari Jumaat. Kan? Hadis sahih Muslim. Barang siapa yang datang awal menduduki saf yang pertama, pahala yang diberi kepadanya umpama bersedekah seekor unta. 20,000 unta merah. Barang siapa yang bergegas-gegas datang di peringkat awal menduduki saf yang kedua, maka dia seumpama bersedekah seekor lembu 7-8 ribu. Okey, boleh tahan, tapi separuh dah hilang. Barang siapa yang berkejar-kejar tapi sempat duduk di saf di keadaan yang ketiga, maka dia seumpama bersedekah seekor kambing. 750 kambing di kampung, 1,200 jabna pari. Kau ni kan kambing dari India tu kan, itu tinggal bakinya tinggal 1,000. Udah barang siapa yang datang pada peringkat keempat, dia seumpama bersedekah seekor ayam. Seekor 2 kilo 28 ringgit. Makin miskin kita. Ya miskin. Tapi komplain beras mahal, awak sendiri pun nak miskin. Dan barang siapa yang datang pada peringkat keempat, kita pencen ni, bukan ada apa pun tuntutan, nak datang last juga. Siapa yang datang di peringkat yang kelima, dia itu seumpama bersedekah sebutir telur ayam, RM1.20. Lebih teruk, kita yang tua lagi bangka ni, tenang-tenang datang akhir waktu, kata Nabi, siapa datang ketika khutbah dimulakan, maka telur pun tak ada. Kita, tak ada apa-apa, tak ada telur, enggak apa-apa. Tapi kalau telur tak ada, dekat pasaran marah. Tu nampak tak? Manusia ni nyombong dengan tawaran Tuhan. Manusia ni bongkak dengan tawaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bongkak. Allah tanya, nak tak 27? Tak nak, 1 cukup. Allah kata, nak masuk syurga ke tidak? Tak payah, aku masuk sendiri nanti. Ya, Allah kata, nak tak pahala sekian. Tak payah. Tak payah. Tu manusia. Itu sifat manusia. Nyombong dan takaburnya kadang-kadang lebih dari setan. Ya. Sebab itu kalau kita baca hadis, setan dengar azan, lari. Riwayat Imam Muslim. Hayya 'alas salah. Setan lari. Kita hayya 'alal falah. Lari tidak, datang pun tidak. Rupanya kita lagi setan dari setan. Iya sungguh. Kalau pikir, kalau tak fikir, tak dapat. Itu nasib baik Allah cipta kita dari apa? Setitis air mani. Itu pun sombong. Setitis air mani bukan datang dari titisan hujan. Air mani itu datang dari tempat pembuangan najis di celah kangkang aja. Itu pun nyombong dengan Tuhan. Nasib baik Allah tak cipta kita dari emas 916. Iya. Sebab itu saya selalu ulang, afala taqilun, kenapa tak nak fikir? Kenapa tak nak fikir? Dan bahasa mudah pada hari ini kalau kita nak berubah lebih cepat tuan-tuan. Bahasa mudah dia apa? Dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini hanya tempat untuk kita meninggal. Sedangkan akhirat itu tempat kita kekal.
Kat dunia ni sekejap aja. 60, 70, calo bete, calo karte. Ya sungguh, tak tahan lama. Di sini rumahnya besar, 3 tingkat setengah. Udah mati, apa dapat? Datang di syurga, rumahnya tak ada. Kerana tak amal ketika dunia. Nak buat apa? Di sini sementara. Kan hidup kita musafir. Kata Nabi kepada Abdullah ibn Umar, hiduplah kamu sebagai perantau. Zindagi, hidup ini kan. Eksafar, hesohana. Faham tidak? Itu kan. Zindagi, eksafar. Ya, hidup ini bagaikan sebuah perjalanan yang cukup indah. Semua ada. Isteri ada, suami ada, anak-anak ngapal Quran, masuk universiti, rumah teres 2 tingkat, ada rumah lebih buat homestay lagi, ada tanah kebun, musangking lagi. Semuanya indah. Tapi indah itu kalau kita tak guna untuk akhirat, maka semuanya akan jadi bahan bakar kita di dalam neraka Jahannam. Saya ulang balik. Yang pertama, ada pintu salat, jaga salat. Yang kedua, ada pintu jihad. Jom, jangan tangguh untuk berjihad. Yang ketiga, ada pintu as-siyam, puasa. Puasa Ramadan. Mau tak mau, jaga. Jaga, memang kena jaga. Ustaz, saya tinggal Ustaz. Macam mana nak qadha? Awak tinggal tu bila? Ada orang tanya, Ustaz, saya ni tinggal solat. Jadi, time solat tarawih tu, saya nak qadha subuh. Ini ada perangai orang kita. Nak kata gila pun gila juga. Kasar pun. Ya. Ustaz, boleh tak ketika solat 20 rakaat solat tarawih tu, imam solat tarawih, saya join tapi saya niat solat subuh qadha. Saya tanya dia, bila tinggal tu? Zaman Jepun attack Malaya. Kenapa qadha nak tunggu Ramadan sedangkan bulan dalam Islam mula dengan Muharram? Inilah perangai kita. Ramadan baru nak qadha, sibuk-sibuk. Itu macam tu. Itu kelang kabutnya manusia. Bila Allah bagi ruang, dia tak mau pakai. Bila Allah nak bagi ruang tambahan, dia buang yang tu, dia nak buat yang lain. Itu kita harus betulkan. Maka tambahlah puasa sunat. Puasa sunat yang paling tinggi itu puasa apa? Puasa Nabi Daud selang-sari. Muka kita tak ada harapan. Itu kan tak ada harapan. Tak boleh puasa Isnin Khamis. Sebulan dapat 8 hari. Tak boleh. Saya anak-anak sekolah tahfiz saya di Bukit Beruntung, memang kita suruh gitulah. Tu pun hari ni kita tak bagi puasa. Tengok masing-masing tak ubah sihat. Okey, hari ni tak payah puasa. Kan? Tak boleh puasa 3 hari dalam sebulan. 13, 14, 15 hari bulan. Itu wasiat yang Nabi bagi kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah kata, selepas aku terima wasiat ni sampai aku mati, aku tak tinggal. Kita sampai mati tak start. Dia beza kita tu. Tak boleh 3 hari straight, 13, 14, 15, 10 hari pertama buat 1 hari, 10 hari buat yang 1 hari, 10 hari lagi buat lagi 1 hari. Cukup 3 hari. Kalau tak boleh juga, tak payah puasa. Ya. Habis tu buat apa Ustaz? Kau masak sedekah kepada orang berbuka puasa. Cukup. Alhamdulillah. Tambahlah. Ada tak pintu je? Ada. Paling tidaklah kan, ada orang puasa, dia pun panggil, kita pun minta tolong. Aku kan hari itu kau berbuka, aku yang masak. Doa-doa lah pada Allah Ta'ala. Paling tidak adalah sangkut paut tu. Okey, baik. Itu yang keberapa? Itu yang ketiga. Dan seterusnya. Ya, disebut pula di sini bahawa bukan hanya pintu solat, bukan hanya pintu jihad, bukan hanya pintu puasa, dan kemudian dikatakan bahawa waman kana min ahli sadaqah du'a min sadaqah, iaitu orang yang sedekah ni dia ada dua. Yang sedekah dengan ar-rayyan, orang puasa ar-rayyan, lepas tu sedekah itu dengan pintu sedekah. Qala Abu Bakrin, lalu Abu Bakar ada dalam majlis tu, dia kata dengan Nabi. Apa dia kata? Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Mereka ni selalu bersumpah.
Demi ayah dan ibuku ya Rasulullah. Maksudnya dia sungguh-sungguh nak buat dia tu kan, ya. Demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu hai Rasulullah, tiadalah ke atas orang yang diseru dari pintu-pintu itu ditimpa daripada sebarang kemudaratan. Maksudnya siapa yang dipanggil melalui pintu solat, siapa yang dipanggil daripada pintu jihad, siapa yang dipanggil daripada pintu as-siyam, puasa, siapa dipanggil daripada pintu sedekah, maka tak ada kemudaratan atasnya ketika akhirat nanti. Sehinggalah ada satu lagi, lalu adakah terdapat, kata Sayyidina Abu Bakar, adakah terdapat orang yang diseru daripada semua pintu-pintu tu? Semua pintu menyeru namanya. Empat pintu tu, yang ni semua pintu seru. Maka apa kata? Qala na'am, kata Nabi na'am. Ya, wa arju an takuna minhum, dan aku berharap engkau termasuk daripada kalangan yang panggil daripada empat pintu tu. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Nabi kata, jika Allah membenarkan aku untuk mengambil kekasih aku di dunia, khalil aku, maka aku akan pilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Allah tidak membenarkan. Kerana apa? Kerana Nabi dan Sayyidina dengan Nabi Ibrahim adalah khalilullah, kekasih kepada Allah. Kita takkan jadi kekasih Allah, tapi kita boleh jadi habibullah, orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau kita melihat dalam hadis lain, ya, dalam hadis lain, Al-Qadhi bin Iyad berkata, Imam Muslim menyebut dalam hadis ini ada 4 pintu syurga, selainnya menambah ada lagi pintu yang kelima adalah pintu taubat. Orang yang bertaubat kepada Allah. Ada dosa tak? Dosa ada. Kecil besar ada. Tapi taubat, berhenti dan ubah diri dia jadi lebih baik daripada semalam. Maka seandainya dia mati dalam keadaan dia bertaubat, dia ada pintu khas. Wahai orang yang taubat, masuklah kamu ke dalam syurga melalui pintu taubat. Itu yang kelima. Kemudian ada juga pintu orang yang menahan marah. Orang kata kat dia ni macam-macam. Hari ni kameraman kita dia tahulah sebab dia yang uruskan benda-benda macam ni. Kalau dia tengok, kalau lah dia baca kan komen-komen orang terhadap ceramah-ceramah ustaz dengan ulama ni. Hari ni netizen dia komen ceramah ustaz-ustaz ni macam dia tu ketua mufti. Tu kan. Sedangkan dia SRP pun tak lulus. Baca Quran pun nun mati, kita tanya nun mati, dia tu nak mati jawab. Tu pun dia komen orang ni siang malam. Kami kadang-kadang bila baca tu kan, kalau rasa kita nak baca dengan komen dia tu, berhenti dakwah kita. Tapi sebab kita ni buat bukan kerana manusia, kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang kata tu tak bagi kesan kepada kita. Kesan apa yang kita dapat? Kesan pahala kita dapat. Sudah selesai. Hari ni bahaya. So terutama orang muda-muda. Hari ni tukang komen paling cepat adalah orang muda. Asal nampaknya semua ini adalah ahli neraka. Macam dia seorang ahli syurga. Kalaupun awak benci kepada seseorang yang awak tak suka dengan dia, jangan cakap macam dia tu sampai tak ada tempat dalam syurga. Jangan cakap macam dia tu macam ahli neraka, awak seorang je ahli syurga. Bahaya. Kerana itu kedengkian dan kebencian yang ada dalam jiwa manusia. Tenang aja. Tenang aja. Bukan semua orang boleh setuju dengan kita, dan bukan semua orang juga menafikan kita. Ketika orang mengangguk, bukan bermaksud orang tak setuju dengan kita. Bukan orang tu setuju, belum. Angguk tu sekadar tak nak cakap aja. Ketika orang menggeling, bukan bermaksud dia tak setuju. Nanti dia datang balik, dia bagi begitu dan begini. Itu hati-hati. Kan? Hati-hati sangat-sangat. So, pintu taubat ada satu, pintu orang yang menahan marah. Tenang aja. Kita ada isteri. Buat perangai je kerja dia. Contohlah contoh. Kan ya? Selalu ni, lagi kuat iman kita, lagi besar ujian Allah bagi. Dia cari aja ruang nak bagi masalah. Kadang-kadang baru je buat, dia buat lagi. Contohlah contoh. Isteri ada, saya ada kat belakang. Entah balik kena tinggal ke orang.
Tu kan. Bukan begitu. Kita ada suami. Perangai tak umur 55 main game komputer sampai pukul 5 pagi tak tidur. Ada rupanya sampai macam tu. Jadi bahayanya hidup manusia apabila dia tu tidak menahan ujian yang Allah bagi kepada dia. So tenang aja. Nabi pesan, saya pernah buat program Tanyalah Ustaz. Tajuknya la taghdab, jangan marah. Nabi ulang 3 kali, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah. Kan? Kalaulah tiba-tiba ada ujian untuk kita dan kita rasa nak marah, Nabi kata, hendaklah kamu menyebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kenapa? Disebabkan marah itu datang dari syaitan. Dan syaitan dicipta daripada api. Maka selepas kamu menyebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim, sejukkan api itu dengan air. Ambil air minum. Rasa minum air tak boleh, ambil wuduk. Tak boleh siram kepala. Kalau rasa marah lagi, cari swimming pool. Ya, cari swimming pool, tengok sungai kat mana-mana tu, dive, boom, terjun gitu, berendam sekejap. Kalau rasa tak boleh juga, beli air batu, rendamlah air batu. Sebab itu hadis sahih. Hadis siapa buat, insya-Allah dia akan berjaya. Tahan marah. Dan pintu seterusnya adalah pintu orang yang reda. Reda macam mana? Dapat suami kaki pukul, reda sekejap, tengok sabar ke tidak sehingga dia berubah. Dapat isteri kaki melawan, tenang sekejap, ni tengok reda. Dapat anak-anak ni, ya Allah, kita beli motor Yamaha Y suku, dia bawa macam 3 suku. Dapat jiran bukan dari syurga, jiran dari neraka. Dan macam-macam. Orang ni reda. Maksud reda apa? Dia tak mengeluh, tenang-tenang je. Kan, tak apa, sabar. Aku ada jiran aja macam ni. Tapi orang lain ada adik-beradik, penyamun dan penyangak. Tenang aja. Kan, aku duit tak ada, tapi makan 5 kali satu hari. Orang lain duit tak ada, memang tak boleh makan langsung. Jadi gitu je. Renung aja. Dan kita reda. Dan pintu kanan yang dilalui oleh orang-orang yang tidak dihisap, yang akan terus masuk syurga. Jadi semua jumlahnya ada berapa? 8. Pertama, ini kesimpulan, pintu solat. Kedua, pintu jihad. Ketiga, pintu sedekah. Keempat, pintu ar-rayyan, pintu puasa. Kelima, pintu taubat. Keenam, pintu bagi orang yang menahan marah. Ketujuh, pintu orang yang redha dengan takdir Allah. Dan yang ke-8, pintu kanan. Apa maksud pintu kanan? Pintu yang akan dimasuki oleh orang yang direct masuk ke syurga tanpa hisab. Dakhalal jannah bighairi hisab wa bighairi azab. Terus masuk, itu pintu kanan. Jadi semua hadis cerita berapa? 8 pintu syurga Allah. Moga-moga kita mengambil pedoman ayat surah Ali Imran, surah 3 ayat 133 yang mula-mula kita sebut tadi. Buat apa? Jangan tangguh untuk minta ampun tanpa henti. Jangan tangguh untuk beramal dengan mencari syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah moga-moga kita akan dipanggil melalui salah satu daripada pintu ini. Wallahu a'lam. Baik, kita sampai di sini dulu. 1-2 soalan, silakan. Seminit 2 kalau ada. Saya sebab suka selalu buat program Tanyalah Ustaz. Jadi kalau tak buka ni rasa macam serba salah. Kita anggap ni TV 10 lah ni. Belum ada lagi TV 10 kat Malaysia ni. Okey, nampak macam clear? Macamlah clear. Saya suka dia gini tuan-tuan tahu. Kenapa saya buka? Baik, pertama. Ada orang tanya, sila tuan. Okey. Orang yang masuk neraka, kemudian dia masuk pula ke dalam syurga selepas itu melalui pintu yang mana? Baik. Dia dalam hadis menyebut orang yang terakhir masuk ke dalam syurga
selepas keluar daripada neraka. Maksudnya masuk syurga orang last sekali. Yang selepas keluar daripada neraka, dalam tubuh badan dia itu bersama dengan arang dan percikan api kesan bakar daripada api neraka, dia merangkak keluar dengan izin Allah Subhanahu wa taala, lalu dia dimandikan dalam nahrul hayah, sungai pengembalian hidup. Dia hidup, lalu dia dimasukkan ke dalam pintu mana? Melalui pintu syurga Allah, melalui pintu yang khusus selain daripada 8 ini. Sebab tu sebahagian ulama kata bukan 8 saja. Ada hadis cerita ada 8-nya lagi. Ada hadis ada cerita ada 8-nya lagi. Pintu orang yang ambil wuduk tadi yang baca doa ada. Pintu orang yang hafal Quran ada dan sebagainya. Jadi pintu yang masuk ini adalah pintu yang terakhir. Yang terakhir, dan siapa yang keluar terakhir daripada neraka dan terakhir masuk dalam syurga? Ar-rijalu, orang lelaki. Kita. Jadi orang perempuan, okey lah, selamatlah. Orang terakhir keluar daripada neraka, lelaki. Orang terakhir masuk dalam syurga, dia lelaki. Jadi orang perempuan kata, lega kami ustaz. Kau jangan lega. Sebab ada orang perempuan langsung tak keluar. Kan tadi orang lelaki keluar. Ada tak pintu khusus? Ya, ada pintu keampunan. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala ni, kita ni nanti ada dalam hadis. Kalau kita masuk syurga, Allah bagi kepada kita, kamu pergi ke neraka, lihat sesiapa yang kamu kenal dan kamu sayang pada dia, ambillah mereka keluar dengan syafaat yang Allah bagi pada kita. Boleh. Tapi syaratnya kita dulu jadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada pintu khusus yang itu, ya. Wallahu a'lam. Baik, soalan kedua dan terakhir. Okey, kalau tak ada, insya-Allah minta izin kepada pihak pentadbir masjid. Setiap kali saya datang ceramah, saya war-warkan sedikit kutipan dan derma bagi pusat tahfiz saya. Ya, saya di sekolah tahfiz ada 25 pelajar lelaki, ada 20 pelajar perempuan, ada 130 pelajar yang ulang alik. Jadi sekolah tahfiz saya itu sudah berumur lebih kurang 11 tahun. Siang tadi saya sempat buat rakaman di sekolah tahfiz juga. Kalau tuan-tuan dan puan-puan berhajat dan nak kongsi harta dengan kami, saya sangat alu-alukan pada malam ini. Sekali lagi saya bagi tahu dengan AJK, saya tak bawa tabung, terpulanglah kepada pihak pihak masjid untuk menguruskannya, insya-Allah, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ayah dan ibu kami ya Allah, dosa pasangan hidup kami ya Allah. Ampuni dosa anak-anak dan seluruh zuriat keturunan kami ya Allah. Ampuni teman-teman sepengajian kami ya Allah. Ampuni sahabat handai jiran-jiran kami ya Allah. Umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Bantu kami dalam kami mengingati-Mu ya Allah. Bantu kami dalam kami bersyukur padamu ya Allah. Bantu kami dalam kami mengikhlaskan amal ibadah terhadap-Mu ya Allah. Bantu kami dalam mencari pintu-pintu syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni mereka yang bersedekah di malam ini ya Allah. Jadikan sedekah mereka penghubung jalan ke syurga-Mu ya Allah. Jadikan sedekah mereka benteng dari panas api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Kau himpun kami dalam taman syurga ini ya Allah, himpun kami nanti dalam jannatul firdaus-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.